Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Azraf Idromi bin Mas Cukin dan boleh dipanggil Romi. Okey, saya mewakili grup ke-6 akan menerangkan atau membahaskan tentang bunuh diri di Malaysia. Okey, jom saksikan next slide. Okey, kita pergi ke pendahuluannya dulu, okey. Selalunya pendahuluan ni tentang berkenaan maksud dan faktor dan sebagainya lah. So, maksud bunuh diri ni adalah perbuatan dengan niat untuk menamatkan nyawa. Apabila seorang tu gagal, so dia ingin terasa membunuh diri. Dan dalam erti kata lain, dia mengambil nyawanya sendiri dengan sengaja lah. So, statistik di Malaysia kan, setiap tahun di Malaysia semakin meningkat kes bunuh diri. So, ini amat membimbangkan lah masyarakat dan negara lah. Kerana membunuh diri ni salah satu faktornya adalah kesihatan mental seseorang. Apatah lagi musim COVID-19 ni kan. So, jomlah kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak di slide ini adalah faktor isu seseorang itu membunuh diri. Disebabkan apa? Mereka sering dibuli dan diorang ni tertekan dan trauma dengan pengalaman yang lalu, kisah-kisah yang silam yang lalu, dan gangguan perasaan kekurangan yang teruk, dan akhir sekali mereka ni rasa diri dia ni tidak berguna. So, seterusnya adalah tu yang terfikir untuk membunuh diri ini banyak ciri-ciri yang mereka menghadapi. Terutamanya adalah masalah mental. So, apabila masalah mental ni datang, diorang ni akan rasa sedih. Sedih yang berpanjangan dan diorang ni cepat penat dan cepat marah lah apabila orang sekelilingnya tegur ke apa ke. Dan mereka ni selalunya dikelompok dengan orang-orang yang negatif. That's why diorang mempunyai masalah mental. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh lihat daripada slide ini berkenaan dengan falsafah. Falsafah ini ialah seorang yang mempunyai intelektual yang sangat tinggi ataupun dikenali ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Terdapat beberapa falsafah berkenaan dengan bunuh diri. Antaranya adalah deontologisme, utilitarianisme, dan kita boleh mengaitkan isu bunuh diri ni dengan falsafah yang berunsuran kebebasan seperti liberalisme dan eksistensialisme, dan terdapat juga utilitarianisme, iaitu perbezaan di antara utilitarianisme dengan utilitarianisme. Berbelit-belit kan lidah saya, tapi tak apa. Anda boleh memperbetulkan apa yang saya silap sebut tadi di ruangan komen di bawah. Okey, tuan-tuan dan puan. Dan saya tidak lupa juga tentang falsafah pendidikan negara yang dikenali FPK. Saya akan membacanya sedikit berkenaan dengan falsafah pendidikan negara, iaitu sekolah-sekolah perlulah membuat pelbagai banyak kempen untuk mencegah bunuh diri. Hal ini kerana dapat memupuk sikap pelajar daripada bangku sekolah. Sebab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. So, sekolah-sekolah berkenaan patut kerana banyak kes bunuh diri di kalangan pelajar. So, kerajaan perlu menitik beratkan tentang isu ini. Justru pengetua-pengetua sekolah perlulah bermesyuarat untuk menangani kes bunuh diri di sekolah, kerana semakin hari semakin meningkat kes bunuh diri di kalangan masyarakat. Seterusnya, ini kaitan antara isu bunuh diri dengan rukun negara. Terdapat 5 rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Antara yang 5 rukun negara ini
saya boleh simpulkan berkenaan dengan tentang kes bunuh diri. So saya tak adalah pergi go through satu-satu. Korang boleh membaca atau membuka di ruangan komen yang saya akan berikan slide ini, okey? Ini berkenaan dengan konsep. Konsep ini mempunyai 4 konsep, iaitu konsep emosi, konsep jasmani, konsep rohani, dan yang terakhir adalah konsep intelek. Pada dasarnya, semua konsep ini kita boleh dipraktikkan dalam masyarakat dan seorang individu tu supaya dapat melahirkan negara yang aman dan makmur. Selain itu, kita mempunyai banyak pandangan tokoh, antaranya pandangan tokoh William Godwin yang mengatakan membunuh diri ni merupakan satu kesilapan kerana seorang itu lebih seronok membunuh dirinya sendiri dan menyebabkan seorang itu penyokong utilitarianisme yang banyak mempertimbangkan prinsip moral dari segi keseronokan dan kesakitan yang mereka hasilkan. Dan yang kedua pula adalah Immanuel Kant yang dianggap sebagai bapa deontologisme, iaitu mempunyai banyak prinsip-prinsip asas yang berkenaan dengan metafizik moral. Kant ni banyak mengemukakan alasan bahawa jika orang itu memilih untuk bunuh diri, mereka memperalatkan diri sendiri. Sebagai contoh, mereka beranggapan bunuh diri ni satu keseronokan yang boleh memuaskan dirinya. Ini merupakan suatu tindakan yang BODOH lah, saya katakanlah, iaitu yang tidak beretika langsung seseorang individu tu untuk membunuh diri. Yang ketiga, menurut pandangan tokoh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama, setiap jenazah Muslim sama ada dia meninggal dunia kerana suatu hukuman, direjam atau bunuh diri dan sebagainya, akan ditetap solat dalam satu ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Maknanya ialah janganlah kamu melakukan sebab yang menjadikan kebinasaan kamu atau membunuh diri dan sebagainya. Okey, seterusnya terdapat beberapa kesan bunuh diri. Antaranya kesan bunuh diri individu, keluarga, negara dan masyarakat. So, antara kesan bunuh diri individu adalah individu itu sendiri membunuh diri dan dia tidak akan dapat masuk ke syurga. Malah dia akan dihumban ke dalam neraka buat selama-lamanya. Dan kesan bunuh diri keluarga pula adalah ahli keluarga tu hilang tempat pergantungan sekiranya individu tersebut merupakan harapan terakhir untuk mengubah nasib keluarga. Dan yang ketiga pula adalah kesan bunuh diri negara. Negara akan menyebabkan statistik bunuh diri itu meningkat setiap tahun. Dan yang keempat pula adalah kesan bunuh diri dalam kalangan masyarakat. Masyarakat mungkin akan terpengaruh dengan bunuh diri ini sekiranya mereka dilanda oleh pelbagai masalah atau tekanan emosi jika tak dibendung oleh awal-awal. Cara tangani isu ini iaitu saya akan kaitkan main point atau poin yang sangat penting adalah sentiasa kita berhubung dengan orang sekeliling kita. Ini supaya kita dapat tahu orang sekeliling kita dalam keadaan emosi yang tidak stabil dan orang tersebut boleh menasihati kita dan kita sepatutnya menerima pandangan atau nasihat daripada orang lain supaya benda-benda yang tak akan terjadi itu tak akan berlaku seperti membunuh diri dan sebagainya.
So ini sangat-sangat penting buat kita. Kalau seorang individu tu rasa takut untuk berhubung dengan seorang, tempat yang paling penting dan utama adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana salah satunya Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat menyelesaikan masalah kita. Itu kepada orang Islam lah, kepada Muslim. Kalau kepada non-Muslim dan seangkatannya, diorang perlulah berpegang teguh pada akidah dan agama diorang lah masing-masing. Dan kesimpulan yang saya dapat diperolehi daripada tajuk yang saya bahaskan ini adalah sepatutnya mengambil serius berkenaan masalah yang dialami oleh masyarakat dan negara yang berkenaan dengan isu kes bunuh diri ini. Kerana kita patutlah menunjukkan rasa empati dekat seorang individu yang mengalami masalah mental atau emosi, dan kita janganlah pressure seseorang itu. Dan kita selalulah bertanyakan apa masalah mereka, supaya seorang individu tu akan berasa lebih selamat dan tenang apabila kita bertanya dengan secara elok daripada kita paksaan. So, sebagai rakyat Malaysia, kita patutlah banteras gejala membunuh diri supaya negara kita dalam suasana yang tenang, aman dan bahagia, dan dapat mengurangkan kadar kes membunuh diri di kalangan masyarakat. Okey, setakat ini sahaja pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang, waktu yang berlainan, tarikh yang tertentu, dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Papa.